Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang nasakh dan mansukh. Okay, nasakh ni adalah pada pengertian dalam bahasa adalah nasakh ni adalah menghilangkan dan menghapuskan, iaitu memansuhkan sesuatu. Istilahnya adalah memansuhkan sesuatu hukum syarak dengan disebabkan wujud dalil syarak yang datang kemudiannya. Misalnya yang datang sesuatu dalil. Okey. Berdasarkan pengertian ini, maka dapat dirumuskan bahawa nasakh hendaklah berlaku dengan khitab syar'i. Maksudnya mestilah syar'i, mesti hukum syar'i. Perkara yang dimansuhkan iaitu mansukh. Okey, maksudnya dalil yang dimansuhkan oleh nasakh. Okey, faham? Dalil yang dimasukkan oleh nasakh adalah disebabkan mansukh. So ialah khitab syarak terdahulu yang mengandungi hukum syarak mencakupi perintah, larangan atau penceritaan yang mempunyai hukum. Hal ini bermakna pembatalan hukum yang sabit secara akli, uruf atau hukum ciptaan bukan dinamakan nasakh. Okey, perkara yang diwujudkan bukannya datang daripada Allah, tapi diwujudkan oleh kita sendiri sebagai kita cipta sendiri ataupun kita fikir secara logik, itu bukan dikira sebagai nasakh. Oleh itu disyaratkan berlaku suatu tempoh antara nasakh dalil yang dimasukkan dengan mansukh dalil yang dimasukkan. Okey, disyaratkan berlaku suatu tempoh antara nasakh, iaitu dalil yang memansuhkan, dengan mansukh dalil yang dimansuhkan. Dalil yang dimansuhkan oleh nasakh. Nasakh tu adalah dalil yang memansuhkan dalil yang dalil mansukh. Okey, kita contoh, pada zaman awal Islam diwajibkan seorang tentera Islam menghadapi 10 orang tentera kafir dalam peperangan. Kemudian hukum ini dinasihkan dengan kewajipan seorang tentera Islam hanya menghadapi 2 orang tentera kafir. Okey, maksudnya dalil Islam menghadapi seorang tentera Islam menghadapi 10 orang tentera kafir adalah dalil mansukh, iaitu dalil yang dimasukkan oleh dalil yang nasakh. Dalil yang nasakh ni adalah dalil yang datang selepas dalil yang dimasukkan. Oleh itu kita ambil contoh lain pula, sebagai anda semua tu pasal pengharaman arak. Okey, pengharaman arak ni adalah dalam konsep nasakh dan mansukh, nasakh wal mansukh. Oleh itu dalil arak ini sebagai contoh kita dapat yang kita tahu para sahabat dulu minum arak, dan dengan anda tahu semua, kawan-kawan tahu semua yang bahawa ada satu dalil yang janganlah kamu. Okey, kan kita tahu ada satu kan kita tahu pasal peristiwa arak. Ada satu dalil yang dulu para sahabat minum arak, tetapi disebabkan dalil, maka mereka semua tidak minum arak. Okey, kita start dari awal dia beringkat-beringkat. So kita tahu sahabat dulu ke minum arak. Okey, potong jadi mana yang tu kan. Betul kan? Okey, sahabat dulu minum arak. Tetapi ada satu hadis yang beritahu bahawa celakalah bagi orang yang menunaikan solat di saat mereka sedang mabuk. Okey, lepas tu sahabat semua, dia tidak minum arak. Okey, sebelum solat dia takkan minum arak. Okey, lepas tu dah sahabat semua tu. Tiba turunnya lagi satu ayat yang memansuhkan dalil yang tadi. So dimasukkan dalil yang tadi, lepas tu dia turun ayat tu. Maksudnya ayat ni ada ayat nasakh, dalil ni adalah dalil nasakh. Lepas tu ayat tu cakap haramlah minum arak. Lepas tu dia tu menceritakan pasal pengharaman minum arak. So sahabat semua dah, dia potong, dia buang semua arak, dia habis satu kota Madinah tu, kota Madinah tahu lah, penting satu tempat tu dipenuhi dengan air. So semua dah hancurkan. Kat sini maksudnya dalil yang datang selepas dalil yang datang selepas dalil yang lama ni diwujud, dalil yang datang ni akan memasukkan dalil yang ni, mesti berkait rapat. Dalil yang datang ni dia akan memasukkan dalil yang lama ni, pastikan dalil tu semua orang akan ikut dalil yang baru ni. Okey, itu saja. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Azhar dan saya akan membentangkan tentang tajuk rukun-rukun nasakh dan pensyariatan nasakh pada muka surat 111. Okey, rukun nasakh ni terbahagi pada 4. Nasikh, mansukh,
mansuhan adatun nasakh. Yang pertama ialah nasih. Nasih ni apa? Allah sahaja yang berhak membatalkan hukum. Mansuh pula ialah hukum yang dibatalkan. Mansuh anhu ialah mukallaf yang diperintahkan dengan hukum syarak. Yang keempat ni adalah adatun nasakh. Medium nasakh. Adatun nasakh tu maksudnya medium nasakh. Keterangan dia kata-kata yang menunjukkan hukum yang sabit telah diangkat atau dibatalkan. Tengok pula dekat pensyariatan nasakh. Dari segi Al-Quran, Allah berfirman, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Maksudnya apa? Apa-apa sahaja keterangan yang kami masukkan atau kami batalkan, kami akan datangkan ganti yang lebih baik atau sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu? Firman ini adalah daripada surah Al-Baqarah ayat 106. Daripada ayat ini kita boleh nampak bahawa nasakh ni berlaku dalam Islam sahaja, dan Allah akan menggantikan sesuatu yang lebih baik atau sebanding dengannya. So, maksudnya dekat sini Allah kalau dimasukkan suatu hukum, dia akan menggantikan dengan hukum yang lebih baik atau sebanding dengannya. Daripada hadis Nabi an Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratal kubur fazuruha. Artinya daripada Baridah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku dahulu melarang kamu daripada menziarahi kubur, maka ziarahlah si kubur sekarang. So macam mana mafhumnya? Nabi dulu dia melarang orang umatnya untuk menziarahi kubur, tapi sekarang dimasukkan hukumnya dulu dan digantikan dengan yang lebih baik, iaitu boleh ziarah kubur lah, kan? Okay, hadis ini menunjukkan nasakh yang telah berlaku dalam Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian saja daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan dengan perkara yang tidak boleh dinasahkan. Hukum syarak yang hendaklah dinasahkan iaitu dimansuhkan hendaklah boleh menerima nasah. Sekiranya hukum tersebut tidak boleh menerima nasah, maka tidak boleh dinasahkan. Seperti yang pertama ialah hukum yang berkaitan dengan akidah, iaitu beriman kepada Allah, malaikat, kitab dan para rasul dan hari akhirat adalah contoh-contoh rukun iman. Jadi adalah larangan kepada kufur dan syirik, iaitu daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nahl ayat 36, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa tajtanibut taghut, yang bermaksud, dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhilah tagut. Okey, tadi yang pertama adalah hukum-hukum berkaitan dengan akidah. Kita beralih kepada yang kedua, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan asas-asas ibadah. Okey, apa kamu semua faham tentang asas-asas ibadah seperti solat, puasa dan haji, iaitu semua ibadah. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi itu adalah poin yang kedua, iaitu perkara yang tidak boleh dinasahkan. Jadi kita beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu poin yang ketiga, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan akhlak mulia. Apa yang faham tentang akhlak mulia? Seperti kewajipan bersifat benar, amanah, adil ataupun menjaga maruah diri. Itu adalah
akhlak-akhlak mulia yang ada pada setiap Muslim atau orang-orang yang beriman. Jadi larangan sifat berbohong, khianat, zalim dan perbuatan keji inilah contoh larangan-larangan Allah. Jadi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat Not very good 90. with people. A'udzubillahi If you don't start a conversation, you won't have Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan If you mungkar don't serta start a kezaliman. conversation, Dia patient, mengajar have kamu, one. yakni dengan suruhan dan larangannya ini, supaya If kamu you don't start a mengambil conversation, peringatan patient, untuk conversation, conversation, Jadi you won't have itu one. saja You won't have daripada one. kumpulan kami, iaitu kumpulan saya, Akmal dan Abdul Hazim. Jadi insyaAllah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi seterusnya kita akan teruskan dengan perkara Not very good yang with tidak boleh people. dinasahkan. If you don't start a Syarat yang conversation, hendaklah dinasahkan iaitu Not very dimasukkan good with people. hendaklah boleh menerima nasah. if you don't start a Kiranya hukum conversation, tersebut you tidak won't boleh have one. menerima nasah, maka You won't tidak have one. boleh Patient. dilakukan seperti If you don't start a yang pertama ialah conversation, hukum yang berkaitan dengan akidah, conversation, you iaitu won't have beriman one. kepada Allah, won't have one. malaikat, kitab dan para rasul dan hari akhirat adalah contoh-contoh rukun iman. Jadi adalah larangan kufur dan syirik, iaitu daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad ba'atsna fi kulli Not very good with ummatin people. rasulan an i'budu If you don't start a conversation, yang bermaksud dan sesungguhnya kami telah mengutuskan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul, hendaklah kamu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah tagut. Okey, tadi yang pertama adalah hukum-hukum berkaitan dengan akidah. Kita beralih kepada yang kedua, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan asas-asas ibadah. Okey, apa kamu semua faham tentang asas-asas ibadah seperti solat, puasa dan haji, iaitu semua ibadah. Jadi firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana orang yang terdahulu sebelum kamu, supaya kamu bertakwa. Jadi itu adalah poin yang kedua, iaitu perkara yang tidak boleh dinasahkan. Jadi kita beralih kepada poin yang seterusnya, iaitu poin yang ketiga, iaitu hukum-hukum berkaitan dengan akhlak mulia. Apa yang faham tentang akhlak mulia seperti kewajipan bersifat benar, amanah, adil ataupun menjaga maruah diri. Itu adalah akhlak-akhlak mulia yang ada pada setiap Muslim atau orang-orang yang beriman. Jadi larangan sifat berbohong, khianat, zalim dan perbuatan keji inilah contoh larangan-larangan Allah. Jadi sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nahl ayat 90, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu, yakni dengan suruhan dan larangannya ini, supaya kamu mengambil peringatan untuk mematuhinya. Jadi itu saja daripada kumpulan kami, iaitu kumpulan saya, Akmal dan Abdul Hazim. Jadi insyaAllah terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.